Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Ogos bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Nahas pesawat di Elmina 10 disahkan terkorban. Juga Exco Pahang antara mangsa tragedi pesawat terhempas. Berita Al-Hijrah malam ini kami mulakan dengan nahas pesawat ringan di persiaran Elmina Shah Alam. Insiden menyayat hati yang berlaku kira-kira pukul 2.48 petang tadi mengorbankan 10 mangsa. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan mengesahkan 2 mangsa yang maut adalah kru pesawat, 8 penumpang dan 2 lagi mangsa adalah pemandu kereta dan seorang penunggang motosikal. Dipanggil Beechcraft yang dinaiki seramai 8 orang termasuk kru 2 orang dan pasenger 6 orang telah terhempas di lebuh raya Gatri ini, di mana dalam proses untuk landing, 2 minit lagi untuk landing, telah hilang kawalan daripada tower dan terhempas di jalan raya, dan di jalan atas jalan raya dia telah langgar 1 motosikal dan 1 kereta. Dan setakat ini kita percaya semua mangsa yang terlibat telah meninggal dunia. Kita masih dalam siasatan dan kita percaya yang meninggal ni dalam aircraft 8 orang, dari ground ada 2 orang minimum yang telah berkorban dalam insiden ini. Jadi pihak polis sebelum itu pihak bomba telah memadamkan kebakaran dalam mengambil masa dalam 10 minit. Pesawat yang dalam penerbangan dari Langkawi ke Subang itu mendarat di Terminal Sky Park Subang pada jam 2.50 petang. Namun pesawat malang itu terhempas 2 minit sebelum mendarat dan merempuh sebuah kereta dan sebuah motosikal. Ketika ini siasatan lanjut sedang dijalankan pihak berkaitan. Terdahulu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor mengambil masa hampir 10 minit bagi memadamkan kebakaran. Mayat semua mangsa dihantar ke Hospital Tengku Ampon Rahimah Kelang untuk bedah siasat. Detik-detik cemas ketika pesawat berkenaan terhempas sempat dirakam kamera dashcam beberapa kenderaan. Berdasarkan paparan video, kejadian itu dirakam pada jam 2.42 petang yang menunjukkan api marak ketika pesawat itu terhempas berhampiran susul keluar lebuh raya Gatri. Video berkenaan memaparkan situasi di bahagian belakang sebuah kenderaan dan satu lagi video dari bahagian depan kenderaan. Terdahulu Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan mengesahkan pesawat yang berlepas dari Langkawi menuju ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS mendapat kebenaran untuk mendarat pada jam 2.40 petang. Sementara itu, Penerbangan Awam Malaysia atau CAAM dalam satu kenyataan mengesahkan pesawat jenis Beechcraft Model 390 yang dikendalikan Jet Valet Sdn Bhd telah diberikan kebenaran mendarat pada pukul 2.48 petang oleh Menara Kawalan Trafik Udara Subang. Menara Kawalan Trafik kemudian melihat asap dari lokasi nahas namun tiada panggilan kecemasan dibuat. CAAM mengesahkan terdapat 6 penumpang dan 2 kru berada dalam pesawat tersebut. Siasatan lanjut akan dilaksanakan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang, Datuk Seri Johari Harun, disahkan antara 10 mangsa terkorban dalam nahas jet persendirian petang tadi. Kematian Allahyarham yang juga adun pelangai itu turut disahkan Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan. Ketika kejadian, Johari yang juga Ketua UMNO bahagian Bentong
dalam penerbangan dari Langkawi ke Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang. Kementerian Johari turut dikongsi Ahli Parlimen Bentung yang Syafura Uthman menerusi ciapan di Twitter sambil berkongsi gambar kenangan dalam mesyuarat bersama Allahyarham sebelum ini. Baik, dakwaan bahawa lebih 200 buah sekolah agama di Selangor diarah tutup sebagaimana tular di media sosial adalah tidak benar. Menafikan perkara tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar turut menyifatkan kenyataan tersebut sebagai tidak berasas dan tuduhan tidak bertanggungjawab. Inisiatif ini diambil sebagai langkah supaya tragedi meragut nyawa tidak berulang lagi di mana-mana sekolah agama di negeri Selangor. Pada masa sama, penguatkuasaan garis panduan tersebut telah mendapat kerjasama daripada Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor atau PITAS yang dianggotai 478 institusi sekolah agama persendirian. Tambah beliau, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama juga telah dimaklumkan sejak 2021 dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS melalui Kerajaan Negeri telah menetapkan pihak sekolah perlu memenuhi syarat pendaftaran melalui garis panduan pemutihan sekolah agama yang telah dikeluarkan. Kelonggaran juga katanya telah diberikan kepada pihak sekolah selama 2 tahun dan dalam tempoh ini JAIS telah mengeluarkan pendaftaran lanjutan kepada pihak sekolah bagi memberi peluang pihak sekolah mendapatkan ulasan dari agensi yang berkaitan. Justru dakwaan pihak berkaitan yang kononnya amaran telah diberikan kepada sekolah agama persendirian supaya diarah keluar dari premis adalah tidak benar sama sekali dan berniat menimbulkan kegelisahan di kalangan umat Islam. Selepas ini, lebih 1,000 unit rumah mampu milik ditawar kepada golongan M40. 1,010 unit rumah mampu milik ditawarkan kepada golongan M40 ke bawah yang masih belum mempunyai kediaman di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kediaman mampu milik tersebut merupakan inisiatif Kerajaan Perpaduan menerusi residensi wilayah serta residensi prihatin madani yang akan dibina di kawasan seluas 1.4 hektar di Desa Tasik, Sungai Besi. Projek pembangunan tersebut membabitkan 910 unit residensi wilayah berkeluasan 902 kaki persegi bagi jenis 1 dan 908 kaki persegi bagi jenis 2 dengan harga jualan RM300,000. Manakala residensi prihatin madani melibatkan pembangunan 100 unit berkeluasan 902 kaki persegi dengan harga jualan RM200,000 seunit. Seperti mana yang saya tegaskan, saya mahu Dewan Bandaraya pastikan beberapa format yang baru yang ditekankan. Perumahan jenis apapun mesti menekankan 3 perkara: keselesaan hidup, hijauan kawasan dan kemudahan sukan, dan juga perumahan rakyat serta warung serta gerai madani untuk rakyat biasa. Beliau dalam pada itu bertekad untuk menyediakan lebih banyak perumahan mampu milik kepada golongan M40 dan B40. Syarat permohonan bagi residensi wilayah terbuka kepada individu berusia 21 tahun ke atas dengan pendapatan kasar bulanan di bawah RM10,000 bagi bujang dan RM15,000 bagi pasangan berkahwin serta dilahirkan atau bekerja atau menetap di Kuala Lumpur. Sementara itu, Pusat Penjaja Madani juga bakal dibina bersebelahan Kompleks Sukan Desa Tasik di atas tanah seluas 0.17 hektar yang dilengkapi dengan kemudahan tempat letak kereta, surau serta ruang makan yang luas.
Amalan meminta dan memberi komisen dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan termasuk projek perumahan perlu dihentikan segera. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan perbuatan tersebut sudah menjadi budaya projek pembangunan. Jelasnya kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat menjalankan operasi dan memperoleh keuntungan namun bukan melalui budaya tersebut. Ya, kalau kita berjumpa dengan pemaju-pemaju, semua kata memang amalan begitu. Kelulusan walaupun bila saya sebut ini dia kata dendam, fitnah dan sebagainya dan ramai rakyat juga yang mendukung cara begitu. Jadi saya bagi tahu di sini kerana amalan itu jadi sebati. Kalau kita bagi 10-15 juta kepada orang politik dan parti dia, maknanya untuk rakyat di bawah dia potong 15 juta. Dan kalau tidak ada tekad yang jelas di kalangan pimpinan untuk bersihkan, negara kita akan rosak. Tambah beliau, sekiranya wang komisen tersebut digunakan untuk rakyat, lebih banyak projek pembangunan dapat dilaksanakan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjaja Madani di Desa Tasik Sungai Besi, Ibu Negara pagi tadi. Turut hadir Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Kamaruzaman Mat Saleh serta Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Petisyen seorang peguam dan anaknya yang mencabar keabsahan 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 hanya berkaitan pentafsiran perkataan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata petisyen itu tiada kena mengena dengan doktrin Islam. Panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Tun Tengku Maimun hari ini mendengar petisyen difailkan Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid 62 dan Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman 26 dengan menamakan Kerajaan Negeri Kelantan sebagai responden. Panel itu turut dianggotai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah serta Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sbli. Turut bersidang Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri P. Nalini, Datuk Mary Lim Tiam Swan, Datuk Harminda Singh Daliwal, Datuk Nordin Hassan dan Datuk Abu Bakar Jais. Pada prosiding itu, Mahkamah sebulat suara menolak permohonan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan untuk bertindak sebagai pencelah atas alasan permohonan tersebut tidak berasas. Ketika menolak permohonan berkenaan, Tun Tengku Maimun berkata tidak timbul persoalan sama ada pihak pempetisyen maupun mahkamah ingin menidakkan atau merendahkan kedudukan agama Islam di negara ini. Dalam prosiding itu, Peguam Datuk Malik Imtiaz Sarwa yang mewakili kedua-dua pempetisyen berhujah 20 pertukan kesalahan dalam enakmen terbabit bertindan dengan Undang-Undang Persekutuan yang turut meliputi kesalahan sama. Peruntukan yang dicabar antaranya di bawah Seksyen 5 membabitkan tuntutan palsu, Seksyen 14 dalam kurungan liwat, Seksyen 17 dalam kurungan seks dengan bukan manusia dan Seksyen 31 dalam kurungan gangguan seksual. Sementara itu, Peguam Datuk Kamaruzaman Muhammad Arif yang mewakili Kerajaan Negeri Kelantan berhujah peruntukan undang-undang itu tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan sah untuk dikuatkuasakan. Beliau juga memohon Mahkamah mengkaji semula penghakiman kes Iki Putra Mubarak berhubung isu serupa. Pada 25 Februari 2021, Mahkamah Persekutuan sebulat suara membenarkan Iki Putra mencabar keabsahan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berhubung kesalahan seks luar tabi'i. Mahkamah kemudian menangguhkan prosiding untuk sambungan hujahan pada satu tarikh yang akan ditetapkan kelak. Baik, pelaburan dalam bidang ekonomi digital negara menunjukkan pertumbuhan memberangsangkan iaitu hampir 24 bilion ringgit bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata ia satu peningkatan ketara berbanding 7.5 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu sekaligus membuktikan sektor ekonomi digital semakin mendapat perhatian. Dalam kerangka ekonomi madani ini juga, kerajaan berhasrat meningkatkan digitalisasi
merentasi negeri, syarikat dan masyarakat. Dari sudut ekonomi, pendigitalan bakal mengubah cara sesebuah organisasi beroperasi. Jika sesebuah organisasi itu menjadikan teknologi digital sebagai teras utama, langkah ini mampu menjadikan organisasi tersebut beroperasi dengan cekap serta dapat meningkatkan output pengeluaran sekaligus meminimumkan pembaziran sumber. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Semarak Gemilang Malaysia Madani di Maidin Seremban 2 petang tadi. Turut dilancarkan kempen Oh Maidin, meriah bersama sempena ulang tahun Maidin Muhammad Holdings Berhad Maidin yang ke-66. Sempena kempen itu, diskaun istimewa akan ditawarkan kepada kira-kira 12,000 pemegang kad per akaun media sebagai tanda penghargaan. Bagaimanapun, bentuk diskaun dan tarikh mula diskaun tersebut akan diumumkan di media sosial rasmi Maidin Malaysia dalam masa terdekat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN menyiasatkan peningkatan keseluruhan nilai jualan kempen Beli Barangan Malaysia KBBM sebanyak 2.5% tahun ini. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata kempen tersebut telah berjaya menjana 2.7 bilion ringgit tahun lalu dengan Lotus Malaysia mencatat jualan 4.7 juta ringgit berbanding 34.6 juta ringgit pada 2021. Jumlah jualan, nilai jualan daripada kempen Beli Barangan Malaysia seluruh negara pada tahun lepas ialah 2.7 bilion ya. Dan manakala di Lotus sahaja 40.7 juta ringgit. Jadi seluruh negara 2.7 bilion ringgit. Jadi sasaran kami di KPDN ialah untuk ada peningkatan 2.5% pada tahun ini dari segi jumlah nilai jualan. Fuziah berkata kementeriannya selaku peneraja utama bagi kempen yang memasuki tahun ke-6 itu sentiasa komited dalam memastikan produk jenama Malaysia dapat diperluas pasarannya hingga ke luar negara meliputi pelbagai segmen produk termasuk kraft tangan dan perabot. Dalam memperkasa usahawan PKS, Fuziah berkata perniagaan franchise dilihat mempunyai potensi besar untuk dijadikan platform dan mampu bertapak di peringkat antarabangsa. Beliau ditemui pada sidang media selepas melancarkan kempen Beli Barangan Malaysia peringkat Lotus Malaysia di ibu negara. Kementerian Pengangkutan sedang meneliti keperluan dan kesesuaian laluan baru bagi perkhidmatan feri dari Butterworth ke lokasi strategik lain di Pulau Pinang. Menterinya Anthony Loke berkata cadangan itu adalah kerana pihaknya melihat ramai penduduk negeri itu yang bekerja di kawasan Bayan Lepas. Tapi apa yang kita fahami ialah ramai yang bekerja umpamanya di Bayan Lepas. Okay? Boleh ke tidak ada point ataupun jetty yang berdekatan dengan Bayan Lepas. Itu yang sedang kita perhatikan sama ada feasible atau tidak dari segi lokasi. So itu kena kita ada kerjasama dengan pihak kerajaan negeri sebab jeti-jeti lain itu jeti-jeti swasta. So kita kena ada kerjasama dengan pihak pemilik jeti swasta tersebut. Umpamanya di Straits Key kan ada jeti juga. Okay, di sebelah Bayan Baru. Okay, ada juga. Tapi itu adalah point-point yang ada landing point. Okay. Pada 7 Ogos selepas, perkhidmatan feri Pulau Pinang yang baru beroperasi secara rasmi bagi menggantikan feri ikonik ke Pulau Pinang. Menurutnya, pada minggu pertama sahaja lebih 50,000 penumpang dan 20,000 penumpang motosikal telah menggunakan perkhidmatan feri. Sementara itu, Loke berkata feri Pulau Pinang yang baru juga boleh digunakan untuk mempromosikan sektor pelancongan di negeri itu. Syarikat operator feri juga katanya diberi kebenaran memasarkan feri baharu Pulau Pinang untuk disewa oleh syarikat-syarikat korporat, individu persendirian atau mana-mana agensi pelancongan yang mahu menganjurkan majlis persendirian di atas feri tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri majlis pelancaran perkhidmatan feri baharu Pulau Pinang yang disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak hari ini. Yayasan Restu sedang merancang untuk membangunkan mushaf Al-Quran bermotifkan seni serta elemen Sarawak yang dikenali sebagai Mushaf Sarawak. Pengerusi eksekutifnya Dato' Abdul Latif Mirasa berkata cadangan itu telah dikemukakan kepada beberapa pihak berkaitan agama Islam di negeri Sarawak
dan berharap ia mendapat sambutan positif. Tambah Dato' Abdul Latif, melalui seni rekanya yang unik, mushaf itu diharap dapat membawa makna perpaduan, identiti dan elemen kebangsaan Sarawak. Dua juzuk Quran Mushaf Malaysia itu mengandungi motif-motif juga seni Sarawak dah. Memang dah kita buat research yang lama dulu. Tapi sebagai satu Quran sepenuhnya, ini yang sedang kita usahakan. Kerana yang salah satu ada dua aspek yang besar. Yang pertama, menyalin Quran yang sesuai dengan kita ambil manuskrip yang sesuai dengan Sarawak. Yang kedua, menghiaskannya dengan motif-motif Sarawak. Sarawak ni kaya dengan budaya dia. Iban, Bidayu, Melanau, banyak lagi berpuluh ya. Pihaknya dalam pada itu yakin mushaf itu dapat disiapkan dalam tempoh setahun termasuk dari segi penyelidikan dan percetakan. Dato' Abdul Latif ditemui Berita Al-Hijrah selepas membentangkan kertas kerja bertajuk Penghasilan Reka Corak Al-Quran di Festival Kreativiti dan Inovasi Islam di Pusat Penerangan Islam di Kuching. Mengulas lanjut, jelas Dato' Abdul Latif, Yayasan Restu telah memulakan penerbitan surah Yasin yang diterjemahkan dalam bahasa Iban dan Bidayuh malah tampil dengan reka corak bermotifkan Sarawak. Yayasan Maghfirah YM buat julung kalinya melancarkan buku 40 hadis berkisahkan tentang orang kurang upaya OKU yang diterjemahkan dalam kod Braille. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Syuib Nuruddin berkata usaha sama dengan Pusat Pendidikan Ibnu Umi Maktum itu bagi membantu golongan OKU penglihatan menuntut ilmu seiring dengan keperluan semasa. Kurangnya bahan-bahan bacaan ataupun bahan untuk mereka mendapatkan ilmu, terutama berkaitan ilmu agama, berkaitan fiqh, berkaitan sirah dan sebagainya. Walhal sepatutnya mereka juga ada peluang dan ruang. 40 hadis tentang OKU ini bukan saja diminati oleh ataupun pemintaannya banyak dalam kalangan OKU penglihatan, tapi mereka-mereka juga yang biasa seperti kita juga mempunyai request yang saya rasa agak baiklah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian dan menandatangani perjanjian persetujuan MOA antara Yayasan Maghfirah, penulis buku 40 hadis Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi dan Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum. Tambah Muhammad Syuib, sebanyak 100 naskah telah diterbitkan pada peringkat awal sebelum jumlah itu ditambah pada masa hadapan. Penulisnya Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi, beliau meletakkan harapan agar hasil penulisannya itu dapat memberi bimbingan dan pedoman kepada segenap lapisan masyarakat untuk menyantuni golongan OKU dengan lebih baik. Pertamanya adalah kepuasan seorang penulis, motivasi pertama. Yang kedua adalah sebenarnya bimbingan untuk masyarakat. Kita ramai golongan yang terdiri daripada golongan OKU itu sendiri, tapi bagaimana panduannya? Baru ni kita ada kes mengenai tentang orang yang parking motor di laluan OKU penglihatan. Jadi kes-kes yang begini kalau kita boleh kongsikan bagaimana Rasulullah kata mal'unun man kammaha man kammahal a'ma 'anil tariq. Maknanya dilaknat ataupun ditegur, dilaknatlah golongan yang mengalihkan laluan bagi orang yang buta. Jadi Rasulullah ada panduannya. Buku hadis 40 tentang OKU versi Braille mempunyai 2 jilid di mana jilid pertama mengandungi hadis 1 sehingga 22, manakala jilid kedua hadis 23 sehingga hadis 40. Orang ramai yang ingin berinfak dan menyumbang untuk tabung kelestarian OKU boleh salurkan ke nombor akaun Maybank 5622-6355-2802 atau melalui sedekahym.com atau hubungi di talian tertera. New York haramkan TikTok kepada penjawat awam. Senjata di Tripoli, Libya dikuat kuasa selepas 55 orang terbunuh. Pertempuran tercetus sejak Isnin lalu itu yang terburuk dalam tempoh setahun. Pertempuran meletus antara Brigade 444 dan pasukan pencegahan khas Al-Rada. Ia bertambah buruk selepas Komander Brigade 444 Mahmud Hamzah ditahan. Selepas 3 hari pertempuran, gencatan senjata dicapai selepas 55 orang terbunuh, manakala 146 lagi dilaporkan cedera. Mangsa maut termasuk orang awam dan pasukan keselamatan. 2 kumpulan ini antara pihak yang merebut kuasa sejak kejatuhan Muammar Gaddafi pada 2011.
Bandaraya New York mengharamkan aplikasi TikTok pada peranti-peranti yang diberikan kepada penjawat awam. Kaki tangan diberikan masa selama 30 hari untuk memadam aplikasi itu pada peranti rasmi mereka. Selepas tempoh tersebut, akses kepada aplikasi dan laman web itu akan dihalang terus daripada mengakses internet pada peranti-peranti berkenaan. Langkah diambil atas alasan TikTok didakwa berkongsi data pengguna dengan kerajaan China. Namun TikTok dalam kenyataan rasmi yang dikeluarkan hari ini sekali lagi menafikan bahawa mereka memberikan akses data pengguna Amerika Syarikat kepada kerajaan China. Gerakan untuk mengharamkan TikTok di Amerika Syarikat telah dimulakan ketika pentadbiran Donald Trump yang menyebabkan sebuah entiti baru dibuka di negara tersebut. Data pengguna Amerika Syarikat juga telah dipindahkan ke pelayar yang dikendalikan oleh Oracle. Walaupun Trump telah digantikan dengan Joe Biden, AS masih lagi berkeras bahawa TikTok mendatangkan risiko security dengan beberapa negeri mengharamkannya daripada peranti milik penjawat awam. Sekurang-kurangnya 63 orang dikuatiri maut selepas bot yang dinaiki mereka terbalik di perairan Cape Verde, Lautan Atlantik. Ketika pasukan penyelamat mendekati bot yang hanyut, 38 orang berjaya diselamatkan termasuk 4 kanak-kanak. Bot yang membawa kira-kira 100 pendatang itu dilaporkan berlepas dari perkampungan Fasbohe, Senegal pada 10 Julai lalu. Namun, ia ditemui nelayan Sepanyol Rabu lalu kira-kira 200 batu nautika dari Lautan Sal selepas dilaporkan terbalik. Ketika dijumpai, 38 mangsa berjaya diselamatkan termasuk kanak-kanak berusia 12 hingga 16 tahun. Ia membabitkan warga Senegal dan Guinea. Menurut jurucakap pertubuhan antarabangsa, setakat ini 7 mayat telah ditemui, manakala 4 lagi cedera. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Ardi Harman dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansor. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.